Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita akan discuss mengenai kitar haid. So, apa yang kita akan belajar untuk subtopik ni? Kita akan belajar maksud haid. Okey, hubung kait antara haid dan juga kitar haid. Dan juga menyatakan hormon-hormon yang terlibat dalam proses kitar haid ni. So, first thing first. Apa itu haid? Haid ni sebenarnya adalah proses lapisan dinding uterus ataupun endometrium luluh. So, lapisan ni luluh. Okey, awak tengok sini. Lapisan ni luluh kerana ada berlakunya penyingkiran tisu endometrium ovum yang tidak disenyawakan. Melalui mana? Melalui vagina. Dan proses haid ni berlaku sekali dalam 28 hari. So, 28 hari bersamaan dengan 1 bulan. So, sebab itu kita kenali dia sebagai kitar haid. So, dalam kitar haid ni sebenarnya apa yang kita nak perhatikan? Dalam kitar haid ni sebenarnya kita nak perhatikan ada 2 tau. Satu adalah apa yang berlaku di ovari. Apakah yang berlaku di ovari? Which is kita nak tengok pasal folikel. Dalam folikel tu ada usid. Okay. And then, apakah yang berlaku pada lapisan dinding uterus ataupun apakah yang berlaku di endometrium. Endometrium ni apa? Endometrium ni adalah lapisan dinding uterus. Endometrium. Okay, ready? Alright. So, dalam tajuk yang ni, kita kena tengok yang ini. Ini ada dalam buku teks awak, which is dalam muka surat 192. Okay. Now, dalam tajuk yang ni, saya cuba pecahkan dia kepada 4 fasa. Okay. Fasa yang pertama adalah fasa haid. Okay, saya cuba buat cantik-cantik. Okay. So, fasa 1 hingga 5, kita buat dekat sini. Fasa 1 hingga 5, ini adalah fasa haid. Macam mana saya tahu haid tu berlaku? Haid tu berlaku sebab awak tengok dekat sini, lapisan dinding uterus ataupun endometrium, dinding endometrium ni mula luluh. So, bila luluh, kita tahu haid berlaku. So, pada hari 1 pertama hingga ke-5, ini adalah yang paling penting, signifikan adalah haid berlaku. So, awak ingat macam ni, awak kira kita haid ni sebenarnya adalah dari hari pertama perempuan tu datang haid. So, maksudnya hari pertama ada darah haid keluar melalui vagina, itu kita kira hari pertama. Kita bayangkan daripada graf ni, wanita ni atau perempuan ni, haid dia berlaku 5 hari. Ini saya tengok graf 1 hingga 5. Haid tu berlaku 5 hari. Okey, ini yang berlaku dekat lapisan dinding endometrium. This is number 1. Number 2, apakah yang berlaku? Masa ni ada folikel berkembang. Nampak tak? Folikel ni mula kecil kan? Jadi makin besar, makin besar. Perkembangan folikel. So, perkembangan folikel ni sebenarnya disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh 2 hormon. Okey, so dia disebabkan oleh hormon FSH. FSH lah saya dulu ambil, disebabkan oleh hormon FSH. Apakah itu hormon FSH? Hormon FSH adalah follicle stimulating hormone. So, perkembangan folikel disebabkan oleh hormon FSH. Saya tunjuk daripada graf je. FSH ni siapa yang hasilkan? Yang hasilkan hormon FSH adalah kelenjar pituitari. Okey, kalau saya nak cerita dalam sikit, kelenjar pituitari ni, alright, dia dapat arahan melalui arahan dari hypothalamus. Okey, so hypothalamus tu nanti dia akan menghasilkan hormon GnRH, if I'm not mistaken. Okey, kejap Right. This one, hormon GnRH, hypothalamus. Tapi tak apa, awak just ingat 4 jenis hormon ni sahaja. Okay, alright. So, hari pertama tadi, hari 1 hingga hari ke-5, haid berlaku. Okay, lapisan dinding endometrium ni meluluh. Tapi pada masa yang sama, apa yang berlaku di ovari, folikel mula berkembang. Okey, folikel ni, perkembangan folikel disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh hormon FSH. Okey, kalau folikel ni berkembang, folikel ni sebenarnya apa fungsi dia? Folikel ni menghasilkan hormon
estrogen. So hormon estrogen ni sebenarnya dihasilkan oleh folikel. Alright. Okay. So far dah So hari pertama hingga hari kelima haid. Lepas tu fasa kedua kita nak panggil dia, saya pecahkan sini tau. Ini kita panggil dia adalah sebagai fasa pemulihan. Okay. So fasa pemulihan ni saya nak bayangkan ini adalah daripada hari ke-6 hingga hari ke-13. Okay, 14 ni special sikit. So saya tak masukkan. So hari ke-6, hari ke-13 macam fasa pemulihan. Pemulihan tu in a sense of what? Awak tengok lapisan dinding uterus ataupun dinding endometrium ni mula menebal. So ini mula menebal, mula tebal. Okey. So saya buat ni nombor 1 dekat fasa ni. Okey, lapisan dinding endometrium ni mula tebal. Ni number 1. Siapa yang bagi lapisan dinding endometrium ni mula tebal? Okey, ini adalah disebabkan oleh hormon estrogen. Siapa yang hasilkan hormon estrogen? Yang hasilkan hormon estrogen lagi sekali adalah folikel. So awak tengok, nampak tak sini? Hormon estrogen ni makin lama makin shoot tinggi. Estrogen makin meningkat. Kenapa estrogen makin meningkat? Sebab folikel ni makin berkembang besar. So ingat tau, folikel menghasilkan hormon estrogen. Makin besar saiz folikel. Okay, saiz folikel semakin besar, estrogen makin banyak. So awak tengok kat sini tau, dalam folikel dia ada usid. Ini adalah usid. Katakanlah yang ini adalah usid primer. Okey, follicle primer. Dalam follicle primer ada usid primer. So katakanlah ini adalah usid sekunder. Macam ni usid sekunder. Dan usid sekunder ni dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh follicle sekunder. Okey, sekunder. Tapi ada special sikit. Katakan esok nak pengovulan, follicle sekunder ni kita kenali yang ini, follicle ni kita kenali dia sebagai follicle graph. Maksudnya dah besar sangat kita panggil dia sebagai follicle graph. Tapi dalam follicle graph still kita panggil dalam ni tetap usid sekunder. Ini kita panggil usid sekunder. Okey. So tengok bila lah follicle ni makin besar, start ni daripada follicle primer kan. Awak nampak follicle primer jadi follicle sekunder, lepas tu jadi follicle graph, saiz dia makin bertambahkan. So kandungan hormon estrogen juga semakin bertambah. Okey, so poin kita nombor 2 dalam fasa 6 hingga 13 ni, saiz follicle makin bertambah. Bila saiz follicle bertambah, ayat kita yang ketiga, okey, hormon estrogen juga makin bertambah. Ini adalah saya nak tulis sini, ini macam fasa perkembangan folikel. Perkembangan folikel. Okey. Now, fasa ke-13 ni special tau, LH. LH ni dia akan shoot tinggi pada hari ke-13. So, fungsi LH ni adalah untuk merangsang proses pengovulan dan juga untuk merangsang penghasilan KL. So senang kata, apa itu KL? Bila follicle graph okey, bebaskan usid sekunder, follicle graph kini dikenali sebagai KL. So KL lepas orang kata follicle graph lepas dia bebaskan usid sekunder, kita dikenali sebagai KL. Okey. So apakah yang terjadi pada hari ke-13? Hari ke-14. So hari ke-14 adalah proses pengovulan. Apakah itu proses pengovulan? Proses pengovulan adalah proses
pembebasan usid sekunder daripada folikel graf. Bila dah bebas folikel graf ni kan, folikel graf kini dikenali sebagai KL. KL tu apa? Corpus luteum. So far okay? Alright. So fasa seterusnya. Nah, fasa seterusnya kita pecahkan. Fasa seterusnya adalah daripada hari ke-25 hingga hari ke-25 pula, hari ke-15 hingga sampai hari ke-25. So, hari yang ke-15 hingga hari ke-25 ni, ini apakah peristiwa paling penting? Di sini adalah peristiwa yang paling penting, ini adalah perkembangan KL. So, hari ni, yang ini, hari ke-15, saya tulis conteng sini hari 15 hingga hari ke-25, signifikan yang berlaku kat sini adalah perkembangan KL. Okay, apa itu KL? KL adalah corpus luteum. Macam mana corpus luteum ni terbentuk? Corpus luteum terbentuk apabila folikel graf membebaskan usid sekunder. Folikel graf kini dikenali sebagai KL. Apa bezanya folikel graf dengan KL, corpus luteum? Kalau folikel graf, dia hanya membebaskan hormon estrogen saja. Nampak tak? Estrogen saja. Tapi bila dia jadi KL ni akan merembeskan dua jenis hormon, which is PE, EP, progesteron dan juga estrogen dan juga progesteron. So, perkembangan KL ni dia ambil masa 10 hari tau. Sedangkan KL ni berkembang dengan cantik. Okay, in between 10 hari. Daripada hari ke-15 hingga hari ke-25. Boleh tak KL ni mengecut? Boleh. Boleh tak KL ni terus mengembang? Pun boleh. So, kalau KL ni mengecut, okay, kenapa KL ni mesti kembang? Okay, tadi kita kata KL menghasilkan hormon progesteron kan? So, apakah fungsi hormon progesteron? Fungsi hormon progesteron dia bagi lapisan dinding endometrium ni semakin menebal. So, ayat dia mesti semakin menebal. So, ini makin tebal adalah disebabkan oleh hormon EP, which is estrogen dan progesteron. So, progesteron ni is very powerful hormon tau. Bila ada progesteron, awak nampak kat sini, dia akan merencatkan FSH dengan LH. So, senang kata bila progesteron tinggi, progesteron ni adalah tinggi, hormon LH dan FSH akan menurun. Okay. So, katakanlah dekat sini, hormon progesteron ni macam mana boleh tinggi? Disebabkan oleh corpus luteum. Kenapa lapisan dinding endometrium ni perlu tebal? Lapisan dinding endometrium ni tebal adalah untuk persediaan proses penempelan. Okey, katakanlah berlakunya persenyawaan kan. Persenyawaan nanti dia akan bentuk zygote dan juga embrio kan. So, penempelan adalah proses untuk zygote atau embrio tu dia menempel dekat lapisan dinding uterus. So, maksudnya kalau dia menempel, maksudnya perempuan tu pregnant. Okey, so katakanlah lapisan dinding ni tebal jika dia ready untuk penempelan. Ditunggu selama 10 hari. Katakanlah 10 hari dia tunggu. Tak ada pula proses penempelan berlaku. Tak ada pun langsung yang menempel dekat lapisan dinding endometrium tu. Therefore, corpus luteum ni pun broken hearted. So, dia sedih. Bila dia sedih, dia makin lama makin kecut. Bila dia kecut, nampak tak? Hormon progesteron pun makin sedikit. Kalau saiz corpus luteum ni makin sikit, so hormon EP, progesteron dengan estrogen pun makin rendah. So, makin rendah, makin kecut. Last awak tengok dekat sini. Okey, awak tengok kat sini. So, katakanlah dia makin mengecut. So, kat sini, ini kitar haid berlaku. Haid berlaku. Haid bulan kedua pula berlaku. Okay, now, katakanlah, tadi saya katakan corpus luteum ni boleh kembangkan. Kalaulah perempuan ni pregnant, corpus luteum ni, dia akan tebal kembang selama 3 bulan. Sebab dia menghasilkan hormon progesteron. Kenapa 3 bulan? Sebab dia nak tunggu sampai placenta tu fully developed. So, bila placenta fully developed,
Okay, so KL ni dah terus orang kata pass baton dekat placenta. So placenta pula yang take over untuk proses penghasilan hormon progesteron dan estrogen. So senang kata, kalau keluar soalan periksa, suruh awak lukis. Kalau dia kata suruh lukis, kalau lah perempuan tu pregnant, suruh lukis ketebalan lapisan dinding endometrium. Kalau dia suruh awak lukis, awak kena lukis dia macam ni, makin tebal. Ini kalau orang tu pregnant. So, suruh lukis corpus luteum. Corpus luteum tu sama besar. So, dia akan jadi sama kembang. Ini kalau perempuan tu pregnant. Kalau perempuan tu tak pregnant, corpus luteum tu akan broken hearted, kecut. So, lama-lama bila dia kecut, dia menyebabkan lapisan dinding endometrium juga meluluh. Kenapa? Sebab dah tak ada hormon progesteron dan estrogen. So, kesimpulannya, dalam kita haid, kita boleh pecahkan kepada 4 fasa yang penting. Yang pertama, 1 hingga 5. Fasa yang proses yang berlaku pada 1 hingga 5 yang paling penting adalah fasa haid. 6 hingga 13, apakah yang peristiwa paling penting yang berlaku di sini adalah perkembangan folikel. So, folikel ni berkembang daripada folikel primer menjadi folikel sekunda and then jadi folikel graft. Okay. Nah, kemudian fasa proses yang terusnya, apa yang berlaku? Pengovulan. Pengovulan adalah hari ke-14. Okay. Lepas tu, fasa yang seterusnya adalah yang ini. So this one, haid ni adalah fasa pertama, perkembangan folikel adalah fasa kedua, pengovulan adalah ketiga lah. Okay. Perkembangan KL ini adalah yang keempat. Okay, katakanlah KL ni dia depends. Kalaulah katalah berlaku penempelan, KL ni akan kembang selama 3 bulan. Kalau dia tunggu selama 10 hari, penempelan tidak berlaku, so KL ni akan broken hearted, lama-lama dia mengecut. Bila mengecut, hormon progesteron, estrogen tu makin lama makin sedikit, therefore kita haid akan berlaku untuk for next cycle. So, sekian, terima kasih. Itu sahaja.